Hai, salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, sejahtera, gembira dan bertenaga serta bersedia untuk belajar bersama saya, Madam Rosita. Hari ini kita akan teruskan pelajaran pendidikan moral di bawah unit 12 iaitu temanya kerjasama. Tajuk pada hari ini ialah masyarakat sepakat hidup berkat. Dah sedia? Jom kita mulakan. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah 1. Memberikan contoh amalan kerjasama berdasarkan situasi yang diberikan. 2. Kepentingan sikap atau amalan bekerjasama dalam masyarakat. Dan ketiga, kesan apabila kita mengabaikan amalan bekerjasama dalam masyarakat. Murid-murid, mari kita ingat semula dan fahami apakah maksud kerjasama. Kerja iaitu usaha dan sebagainya bersama-sama atau saling membantu antara dua atau beberapa pihak. Contohnya, gotong royong. Bekerjasama antara semua pihak yang terlibat amat perlu untuk menjayakan projek ini. Ini adalah contoh ayat. Maksud kerjasama juga adalah sumbangan pelbagai rupa sama ada berbentuk bantuan tenaga, sokongan, persefahaman dan lain-lain dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk faedah kita bersama. Contoh ayat, jabatan itu dapat bergerak dengan licin hanya jika ada kerjasama dari pihak orang ramai. Jadi, cikgu harap murid-murid faham apakah maksud kerjasama iaitu dengan cara saling bantu-membantu, menyumbang dalam pelbagai bentuk dan sebagainya untuk faedah ataupun kepentingan kita bersama. Murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 112 dan 113. Tajuk kita pada hari ini iaitu masyarakat sepakat hidup berkat. Mari kita baca dan hayati situasi yang diberikan. Persatuan Penduduk Bandar Saujana mengadakan program Dunia Sains untuk golongan kanak-kanak. Saya, Ahli Kelab Anak Muda Bandar Saujana, menjalankan tugas bersama-sama dengan Persatuan Penduduk untuk menjayakan program ini. Di sini kita dapati situasinya, kamu adalah ahli Kelab Anak Muda Bandar Saujana di mana kamu tinggal. Jadi Persatuan Penduduk Bandar Saujana telah mengadakan program Dunia Sains untuk golongan kanak-kanak, bermakna untuk golongan yang sebaya dengan kamu. Jadi, apakah tugas yang kamu lakukan untuk menjayakan program Dunia Sains yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk di taman perumahan kamu? Sebagai ahli Kelab Anak Muda Bandar Saujana, apakah yang perlu kamu lakukan sebelum program Dunia Sains ini dijalankan atau dilaksanakan? Jadi, kita lihat bersama-sama ya murid-murid. Ahli Persatuan Penduduk bersama-sama dengan sukarelawan program telah membuat bancian ke setiap rumah untuk mengetahui minat kanak-kanak. Jadi, kamu bersama-sama dengan ahli Persatuan Penduduk telah pergi membuat bancian setiap rumah dan untuk mengetahui apakah minat kanak-kanak yang ada di taman tersebut. Kedua, ahli persatuan dan ahli kelab, iaitu kamu, Kelab Anak Muda, mengadakan mesyuarat bersama-sama
untuk merancang aktiviti program. Jadi kamu bersama Persatuan Penduduk Taman Saujana telah bermesyuarat. Kita perlu mengadakan mesyuarat untuk memastikan program itu dapat dijalankan. Ketiga, ahli kelab anak muda bekerjasama dengan sukarelawan untuk mengedarkan brosur program. Jadi sebagai maklumat kepada penduduk Bandar Saujana, jadi kamu telah bekerjasama dengan sukarelawan, volunteers, untuk mengedarkan brosur program, iaitu mengenai maklumat-maklumat program dunia sains yang akan diadakan oleh taman perumahan kamu. Okey, keempat, penduduk setempat iaitu penduduk yang tinggal di bandar ataupun taman Saujana membuat persiapan dewan bersama-sama dengan sukarelawan program. Jadi, kamu sebagai ahli kelab anak muda Bandar Saujana juga adalah seorang sukarelawan bagi program yang akan dijalankan, iaitu program dunia sains. Ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan sebelum program dunia sains ini dijalankan. Apakah yang akan kamu lakukan sebagai ahli kelab anak muda Bandar Saujana semasa program dunia sains ini diadakan? Mari kita lihat bersama-sama. Satu, saya bersama-sama dengan ahli jawatankuasa program membantu mendaftarkan peserta. Jadi kamu membantu untuk membuat pendaftaran bagi peserta yang mengikuti program dunia sains ini. Peserta-peserta ini terdiri daripada golongan kanak-kanak. Jadi kamu mestilah membantu mereka supaya mereka dapat mendaftarkan diri dan juga mendapat maklumat mengenai program yang diadakan. Kedua, saya bekerjasama dengan ahli jawatankuasa makanan untuk mengagihkan makanan supaya beban kerja mereka dapat dikurangkan. Jadi dalam program ini ada jawatankuasa makanan oleh penduduk ataupun persatuan penduduk situ. Jadi untuk membantu mereka dan mengurangkan beban kerja ahli jawatankuasa makanan, kamu membantu untuk mengagihkan makanan dan minuman kepada kanak-kanak ataupun peserta ini. Jadi kamu hanya mengambil makanan dan minuman, serahkan pada mereka. Kerana itu adalah tugas yang mudah dan tidak membebankan kamu. Ketiga, saya bersama-sama dengan ahli jawatankuasa aktiviti menjalankan sesi pengurusan diri. Jadi program ini mungkin diadakan selama 1 hari dari pagi hingga petang. Jadi untuk aktiviti menguruskan diri seperti pergi ke tandas, mungkin untuk beratur, pergi ke dewan. Jadi kamu boleh membantu peserta-peserta cilik ini dalam menguruskan diri mereka dan program ini dapat dijalankan dengan lancar. Selepas program dunia sains ini diadakan, apakah yang harus kamu lakukan ya murid-murid? Satu, kami berganding bahu dengan ahli kelab anak muda yang lain membersihkan dewan. Jadi kita menggunakan dewan yang disediakan oleh ahli jawatankuasa penduduk setempat atau penduduk taman itu untuk mengadakan program dunia sains. Jadi haruslah kamu bersama-sama dengan sukarelawan dan ahli jawatankuasa yang lain untuk mengemas semula dewan seperti mengutip dan membuang sampah sarap, menyusun semula kursi meja yang digunakan, menyapu lantai dan memastikan dewan bersih dan cantik seperti sedia kala. Kedua, kami bersama-sama dengan kaum wanita
menyediakan minuman dan makanan kepada ahli jawatankuasa program. Jadi kamu mungkin boleh membantu kaum wanita iaitu ibu-ibu yang terlibat dalam program ini untuk menyediakan makanan dan minuman. Jadi mungkin kamu boleh menghantar makanan dan minuman kepada ahli jawatankuasa program ini sebagai satu penghargaan kepada mereka. Ketiga, kami bekerjasama dengan ahli jawatankuasa menghantar borang maklum balas program kepada peserta melalui email. Ingat ya murid-murid, sebelum itu kita ada membuat pendaftaran untuk peserta. Jadi, kebiasaannya dalam borang pendaftaran ada tertulis nama peserta, nombor telefon, alamat dan juga email ataupun dalam bentuk maklumat yang lain untuk memudahkan kita berhubung semula dengan peserta. Sekarang kita biasa menggunakan email. Kita menggunakan internet sebagai salah satu komunikasi kita bersama orang lain ataupun social media. Jadi, pastinya kamu pandai untuk menghantar dan menerima email. Kamu boleh membantu AJK, iaitu ahli jawatankuasa, menghantar borang maklum balas. Kenapa ya murid-murid borang maklum balas ni penting? Supaya ahli jawatankuasa program dapat mengetahui apakah kelemahan dan kelebihan program yang mereka adakan. Dan dari situ mereka boleh berbincang untuk mengadakan program yang lebih baik dan sesuai bagi semua penduduk kawasan tersebut. Murid-murid, tadi kita telah berbincang mengenai apakah tugas yang kamu harus lakukan sebelum, semasa dan selepas program Dunia Sains yang diadakan oleh jawatankuasa penduduk kawasan taman perumahan kamu dan juga tugas kamu sebagai ahli kelab anak muda Bandar Saujana. Jadi, cikgu hendak kamu lihat latihan atau tugasan untuk hari ini. Jawab soalan-soalan berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi, situasi iaitu di mana kita mengadakan program Dunia Sains. 1. Senaraikan contoh amalan kerjasama yang terdapat dalam petikan. Jadi, kita telah berbincang tentang program tadi. Apakah contoh-contoh amalan kerjasama yang ada? Jadi, kamu tulis dan senaraikan dengan betul. Soalan yang kedua, mengapakah kamu patut bekerjasama dengan masyarakat untuk menjayakan program ataupun aktiviti? Di sini, apakah kepentingan kamu untuk bekerjasama dengan masyarakat setempat? Ketiga, apakah yang akan berlaku jika kamu sebagai ahli kelab anak muda mengabaikan amalan kerjasama? Murid-murid, apakah kesan sekiranya kamu mengabaikan amalan kerjasama dalam masyarakat? Cikgu harap kamu faham soalan-soalan yang diberikan dan boleh membuat tugasan ini. Ingat ya murid-murid, semua soalan berdasarkan situasi yang diberikan yang kita bincangkan tadi. Tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid faham dan dapat membuat tugasan yang diberikan. Terima kasih kerana belajar bersama saya, Madam Rosita, pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.